Penatlah Kak Ati. Lihat dulu Kak Ati. Okey. Duduk kat situ. Kak Ati, kenapa pakai kasut yang dah koyak macam tu? Yalah Kak Ati, tukarlah yang baru. Takkan Kak Ati tak ada duit kau nak beli? Hei, ni kan boleh pakai lagi. Buat apa nak membazir beli yang baru? Kita kena berjimat-jimat. Aiman, Vanessa, tak boleh nak berbelanja boros. Lagipun, kasut ni untuk Kak Ati berjoging je. Saya minta maaf Kak Ati kalau kata-kata saya tadi menyinggung perasaan Kak Ati. Tak mengapalah Aiman. Kak Ati cuma nak ingatkan Aiman dan Vanessa supaya jangan bazirkan duit. Macam kasut ni. Selagi boleh dipakai, buat apa beli yang baru? Lagipun, Aiman dan Vanessa kan belum pandai cari duit sendiri. Kalau nak beli kasut baru pun, kena minta duit dari mak dan ayah. Baiklah Kak Ati. Jom, kita pergi jogging lagi. Mari. Sekejap Kak Ati. Kak Ati, tunggu! Hai, apa khabar semua? Hari ini adik-adik sekali lagi bersairan bersama Kak Ati dan kawan-kawan Kak Ati di studio, iaitu Aiman, Hai! Ashwin, Hai! dan Vanessa. Hai. Hari ini, Kak Ati ingin mengetengahkan satu lagi topik yang sangat menarik untuk dibincangkan, iaitu perihal rakan sebaya. Menarik bukan? Baiklah, sekarang Kak Ati nak tanya Aiman. Apakah yang Aiman faham tentang rakan sebaya? Pada pendapat saya Kak Ati, rakan sebaya memainkan peranan penting dalam menentukan sikap seseorang. Rakan sebaya biasanya berkongsi pengalaman, pandangan, minat, masalah dan harapan di antara satu sama lain. Tapi, dalam banyak-banyak perkara, ramai juga yang lebih cenderung memilih ibu bapa atau adik-beradik sebagai tempat meluahkan perasaan. Bagaimanakah dengan Ashwin? Saya lebih suka berkongsi cerita dengan kawan-kawan. Lagipun bagi saya, mereka lebih memahami dan boleh berkongsi apa-apa saja perkara. Tapi Kak Ati, saya lebih suka meluahkan perasaan saya kepada ibu. Bagi saya, beliaulah tempat saya mencurah rasa dan berkongsi masalah. Setiap orang mempunyai pilihan masing-masing. Terpulang pada kesesuaian dan hati mereka. Kak Ati pula macam mana? Kak Ati lebih suka bercerita masalah dengan kawan baik Kak Ati sendiri. Nama dia Kak Nora. Kami ni sudah seperti adik-beradik dan sampai ada yang kata kami ni seperti belangkas. Tentu seronok mempunyai teman yang boleh berkongsi cerita. Bolehkah Kak Ati menjadi mentor saya jika saya mempunyai sebarang permasalahan? Boleh Vanessa. Adik-adik yang lain pun, jika ada masalah, datang berjumpa dengan Kak Ati. Dan kita boleh berkongsi bersama-sama. Terima kasih Kak Ati. Sama-sama. Tapi kita janganlah tersilap memilih kawan-kawan ya. Bila kita tersilap memilih, buruk padanya. Sekarang Kak Ati nak tanya Ashwin. Pernah tak kawan-kawan Ashwin mengajak Ashwin membuat perkara yang tak elok? Pernah Kak Ati. Mereka mengajak saya untuk penting kelas. Tapi saya menolaknya dengan baik dan jelaskan kepada mereka akibat daripada perbuatan tersebut. Bagus dan tahniah Kak Ati ucapkan kepada Ashwin kerana berjaya melawan godaan dan ajakan yang tak elok tu. Saya tak sangka ya Ashwin ni kuat semangat orangnya. Nasib baiklah awak kuat semangat. Kalau tidak, saya tak tahu nasib awak sekarang. Sebenarnya, rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan baik atau buruknya seseorang itu. Oleh itu, kita haruslah berhati-hati ketika memilih kawan-kawan. Sekarang, Kak Ati nak bawa adik-adik menyaksikan kisah 3 orang sahabat karib yang mengalami konflik seiring dengan perkembangan usia mereka. Dah lama tunggu? Tak adalah, baru je ni. Wah, awak berdua ni macam dah tak sabar-sabar je nak turun ke padang. Semalam Cikgu Faridah kan dah pesan supaya kita semua cergas dan bersemangat sebelum menjalani latihan badminton tu. Lagipun, pengalaman badminton tu kan dah tak lama lagi. Kita mesti kekalkan kejuaraan pasukan sekolah kita. Betul tu Nana. Kita mesti berlatih bersungguh-sungguh dan buktikan kepada ibu bapa dan guru-guru bahawa kita boleh berjaya. Mari kita pergi.
kasut dan seluar baru ke? Macam tak pernah nampak pun awak pakai sebelum ni. Cantiknya. Yelah Azwa, siapa perasan? Ini mesti mahal kan? Wah, tengok jenama tu. Mahal ni. Bila kau beli Azwa? Ibu dan bapa saya yang hadiahkan. Katanya kasut dan seluar saya yang lama tu dah tak elok. Jadi mereka belikanlah saya yang baru. Betuahnya awak Azwa dapat tukar kasut dan seluar baru yang berjenama. Tak macam saya. Ibu dan bapa saya tak pernah tukarkan pakaian sukan baru untuk saya. Baju dan kasut yang saya pakai ni pun tidak berjenama. Janganlah sedih Nana. Mungkin suatu hari nanti ibu atau bapa awak akan belikan pakaian sukan yang baru. Lagipun saya tengok pakaian sukan awak ni masih elok. Betul tak Melinda? Betul cakap Azwa tu Nana. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada. Sekurang-kurangnya kita masih mampu berpakaian sukan dengan lengkap. Walaupun tidak berjenama. Saya bersetuju dengan pandangan Melinda. Baru atau buruknya sesuatu itu tidak menjaminkan kejayaan seseorang. Lagipun, kita harus bersyukur kerana masih ada rakan-rakan kita yang tidak mampu membeli pakaian sukan yang baru. Betul tu, bukan setakat tidak mampu membeli pakaian baru, malah ada yang langsung tidak berpeluang ke sekolah kerana kesempitan wang. Sekarang baru saya sedar. Saya betul-betul menyesal dengan kata-kata saya tadi. Baguslah kalau ada fikir macam tu. Saya sepatutnya fikirkan cara untuk meningkatkan potensi dan kebolehan saya dalam bidang sukan ni. Bukannya baju saya yang tidak berjenama. Ini jelas menunjukkan jenama atau tidak sesuatu pakaian tidak menjamin kejayaan seseorang. Betul tak Nana? Betul tu. Terima kasih kepada awak berdua kerana sentiasa mengingatkan saya supaya sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Sama-sama, kita kan dah lama kawan. Jadi jika ada sebarang masalah, kita akan selesaikan bersama-sama. Betul tu, saya pun mesti. Kini sebenarnya lambat. Yelah, nanti Cik Farida berisik pula. Mari. Kenapa dengan awak ni? Awak sakit ke atau ada masalah lain? Yelah, awak nampak macam tak gembira je. Cubalah cerita pada saya masalah awak tu. Manalah tahu jika saya dapat tolong. Terima kasih, saya sihat dan tak ada masalah. Cuma saya rasa tak sedar hati je. Awak berdua pergilah berlatih dulu. Melinda, awak rasa apa masalah Azwa tu ya? Entahlah, tadi dia macam baik je. Saya rasa dia menyembunyikan sesuatu perkara daripada kita. Saya rasa elok kita ceritakan perkara ini pada Cikgu Farida. Manalah tahu Cikgu Farida dapat tolong. Elok juga tu, mari. Assalamualaikum Cikgu Farida. Waalaikumsalam. Kamu berdua belum berlatih lagi ke? Belum lagi cikgu. Kami sebenarnya ada satu perkara penting yang nak dibincangkan dengan cikgu. Perkara apa tu? Ini mengenai kawan kami, Azwa. Dia macam ada masalah yang tak nak dikongsikan dengan kami. Saya takut ini akan menjejaskan prestasinya nanti. Mari kita pergi jumpa dengannya. Azwa, bagaimanakah keadaan kamu? Macam mana cikgu tahu saya di sini? Nana dan Melinda yang bagi tahu. Boleh Azwa ceritakan masalah Azwa pada cikgu? Maafkan saya cikgu. Saya sebenarnya malu. Apa maksud kamu? Cikgu tak faham. Saya malu kalau pelajar lelaki melihat saya sedang bermain dan melompat. Tentu mereka akan ketawakan saya. Oh, sekarang barulah cikgu faham. Sebenarnya Azwa, perubahan fizikal yang terjadi pada kamu adalah perkara normal dan semula jadi. Kita tak perlu malu atau rasa rendah diri dengan perubahan itu. Ya ke cikgu? Saya sebenarnya malu kalau mereka nampak perubahan yang saya alami. Baiklah, kalau macam tu saya tak perlu malu lagi untuk berlatih. Perkara yang perlu Azwa fikirkan sekarang ialah untuk memenangi pertandingan badminton yang akan diadakan tak lama lagi. Terima kasih atas nasihat cikgu. Saya berjanji akan berlatih bersungguh-sungguh untuk memenangi pertandingan ini.
Melinda, mari kita rehat dulu. Melinda, tengoklah si Nana tu tak habis-habis menghantar SMS. Yelah, saya rasa elok tegur dia supaya tidak menyalahgunakan kemudahan yang diberikan tu. Betul tu. Jika tak ditegur, tentu si Nana ni tak sedar akan perbuatannya. Nana, sebenarnya saya ada satu perkara nak diberitahu. Tapi saya harap awak tak marah. Mengenai apa tu? Saya sudi mendengar sebarang teguran daripada awak berdua. Sebenarnya dari tadi saya tengok awak tak berhenti-henti SMS. Saya rasa awak perlu berhati-hati menggunakan telefon bimbit awak tu. Oh, sebenarnya saya sedang buat turun nada dering. Banyak nada dering yang baru dan terkini. Bukankah itu perbuatan membazir? Saya rasa awak tidak perlulah membuang duit membeli nada dering. Sedangkan ia bukanlah satu perkara yang penting. Betul cakap Melinda tu. Janganlah membazir menghabiskan kredit begitu saja. Simpanlah kredit awak tu untuk kecemasan atau apabila perlu saja. Lagipun, awak janganlah mudah terpengaruh dengan iklan-iklan yang mendorong awak untuk menghabiskan kredit begitu saja. Maafkanlah saya tidak perasan tadi. Kita perlu ingat kemudahan yang diberikan itu bukanlah untuk tujuan berseronok. Baiklah, saya akan simpan nasihat awak berdua. Lain kali saya tidak akan menyalahgunakan lagi kemudahan ini. Baguslah jika awak berfikiran begitu. Lagipun, kita masih belajar. Duit yang diberikan oleh kedua ibu bapa kita tu eloklah digunakan untuk perkara-perkara penting sahaja. Terima kasih kawan-kawan atas teguran sangat berguna tu. Sebagai manusia biasa, saya tidak dapat lari daripada membuat kesilapan. Marilah kita semua latihan. Adik, tak payah buat macam tu. Baju tu kan cantik. Adik tak sayang mak ke? Nanti kalau mak tahu, mesti dia kecil hati. Adik tak nak baju tu. Adik, jangan cakap macam tu. Adik selalu tengok TV kan? Kanak-kanak macam kita di tempat lain. Jangan katakan baju baru. Makanan pun tak ada. Adik kata tak nak lah. Aiman? Kenapa dengan adik ni? Aiman tengah pujuk adik ni. Dia tak nak baju yang mak beli untuk dia. Janganlah macam ni sayang. Tak baik buat macam ni. Mak janji kalau mak ada duit lebih nanti, mak akan belikan baju yang adik suka hari tu. Tak baik tau buat macam ni. Aiman dah cakap dah tadi mak. Tapi adik ni degil. Adik bukannya degil Aiman, cuma adik tak faham saja. Sayang? Okey sayang. Mak janji kalau mak ada duit lebih, mak beli baju yang lain untuk adik. Sekarang ni adik pergi pakai baju ni, lepas tu kita pergi keluar, okey? Sayang mak. Macam itulah kalau kita nak kekalkan hubungan persahabatan yang baik antara rakan. Kalau ada salah dan silap, eloklah kita tegur dengan cara yang baik. Adik-adik di rumah maupun di studio harus jadikan cerita ini sebagai teladan. Baiklah Kak Ti. Kak Ti nak tanya Ashwin, apakah yang akan Ashwin lakukan jika lihat kawan-kawan yang menyalahgunakan kemudahan yang diberikan? Saya akan tegur dan akan menasihati mereka dengan cara yang baik. Bagus tu. Aiman pula, bagaimanakah untuk mengekalkan sesuatu hubungan yang baik bersama rakan-rakan? Pada pendapat saya, kita tidak seharusnya menegur rakan kita dengan perkataan yang kasar dan tanpa unsur periksa. Sebaliknya, kita harus menggunakan pendekatan psikologi agar hubungan baik dengan kawan akan terus berkekalan. Tapi Kak Ati, bagaimanakah kalau kawan kita tidak mahu mendengar nasihat yang kita berikan? Tugas kita sebagai kawan adalah untuk membawanya ke arah kebaikan. Jika nasihat yang diberikan tidak diendah, maka itu terserahlah pada empunya diri. Oh, macam tu. Saya akan belajar bagaimanakah untuk memahami dan menjadi pendengar yang baik kepada rakan-rakan saya yang bermasalah. Bagus tu Vanessa. Semangat yang macam ni lah yang Kak Tina.
Selain itu, apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada kisah yang kita tonton tadi? Aiman? Kita tidak boleh bersikap boros atau menyalahgunakan kemudahan yang diberikan. Sebaliknya, kemudahan itu digunakan pada waktu-waktu yang perlu sahaja. Kita janganlah malu atau takut untuk bertanya jika kita mempunyai sebarang masalah. Jika disimpan, perkara ini dapat membawa padah. Vanessa pula macam mana? Pengajaran yang dapat diambil ialah kita janganlah mudah terpengaruh dengan sebarang perkara yang tidak membawa kebaikan. Nampaknya adik-adik dah faham mengenai konsep rakan sebaya dan perkara-perkara yang melibatkan perkembangan remaja ini. Jika sesuatu perkara yang berlaku kepada adik-adik, Kak Ati harap agar adik-adik dapat mengatasinya dengan wajar dan positif. Baiklah, Kak Ati rasa cukuplah sampai di sini dulu buat kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang dengan tajuk yang lebih menarik dan menghiburkan. Salam hormat daripada Kak Ati dan rakan-rakan di studio. Semoga berjumpa lagi. Bye. Melarikan diri daripada masalah bukanlah satu tindakan yang bijak. Oleh itu, tindakan yang bijak ialah kita perlu berani berhadapan dengan masalah itu dan menyelesaikan konflik atau dilema yang dihadapi dengan baik. Remaja boleh membincangkan masalah atau konflik yang dihadapi dengan ibu bapa, anggota keluarga yang lebih tua, guru dan rakan sebaya. Sebagai rakan, kita perlulah saling menasihati, mengambil berat dan memahami masalah rakan. Kita juga perlu memberi teguran kepada rakan, tetapi teguran itu mestilah teguran yang membina. Rakan yang baik akan memberi dorongan, pengaruh dan nasihat yang baik, manakala rakan yang tidak baik akan mendorong kita melakukan perbuatan yang negatif. Sehubungan itu, remaja perlu menguasai kemahiran menyatakan tidak kepada ajakan yang negatif. Seperti, terima kasih saya tidak merokok. Ibu bapa saya akan marah kalau melihat saya merokok dan sebagainya. Remaja juga tidak boleh menyembunyikan masalah yang dihadapi. Perbuatan ini bukan saja menjejaskan kesihatan remaja, tetapi juga boleh menjejaskan hubungan remaja dengan orang lain. Remaja juga akan mengalami masalah kemurungan yang akhirnya akan menjejaskan tumpuan remaja pada pelajaran. Remaja tidak boleh mengambil tindakan yang keterlaluan untuk menyelesaikan sesuatu konflik atau masalah. Ambillah tindakan yang sederhana yang mengambil kira kepentingan semua pihak. Saya ingin memberikan beberapa panduan kepada remaja apabila menghadapi masalah.
tenang dan sabar. Tidak melakukan perbuatan yang boleh mengeruhkan lagi masalah tersebut. Remaja perlu berdoa kepada Tuhan agar mendapat petunjuk dan keredaannya. Untuk menyelesaikan masalah, remaja perlu mengenal pasti masalah yang dihadapi. Remaja juga perlu mengenal pasti punca masalah itu. Kongsi masalah itu dengan orang lain, orang yang rapat dengan remaja. Bincang bersama mereka jalan penyelesaian. Kaji kesan langkah-langkah tersebut terhadap diri dan orang lain. Pilihlah langkah yang terbaik. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih.